Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, seperti yang kita janjikan dahulu, korang komen 100 kan, walaupun aku tak tahu komen 100 tapi tak apa, aku riliskan untuk part tu. Untuk cerita kali ni dia adalah untold story yang belum lah kita orang cerita, sebab benda ni kejadian ni banyak sikit-sikit lah yang jadi. Jadi bila sikit-sikit kita tunggu dia banyak, bawa cerita kan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang orang ni dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan bawah. Tekan TikTok tu, IG tu, Facebook tu, follow rapat-rapat. Dan pada korang yang mana ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill, jangan tanya lagi, tekan di WhatsApp di bawah, bagi tahu yang korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Macam yang aku bagi tahulah, sepanjang kita orang jadi content creator, bukanlah selalu ataupun orang kata setiap kali kita orang rekod cerita hantu ada hantu. Tak ada. Tapi ini orang kata yang benda-benda yang ada lah sikit-sikit. Sebabnya kalau kita orang kongsikan, bila asal berlaku kongsi, asal berlaku benda tu sikit je pun, nanti kan orang kata alah kau kecoh lah Muhammad. Benda sikit je. Tapi disebabkan juga ada komen yang cakap Apis dengan Syuk kongsilah kan, walaupun cerita tu sikit-sikit gangguan kecil-kecil kan, bagi tahu je. Jadi kan, hari ni lah tujuan kita nak realisasikan komen tu. Yalah, mungkin ada yang tertanya tak pernah kena ganggu ke? Bukan tak pernah kan, itulah sikit-sikit. Tak adalah kita orang cerita lagi pun macam benda tu kita cuba positifkan. Betul. Kan. Jadi tak ada apa sangat. Baik Pis. Jadi sepanjang menjadi content creator seram kan. Seram kan. Jadi bila seram ni orang ingat, oi seram, tak kena kacau ke? Kan. Tapi aku tak menafikan juga, sebab rata-rata kalau aku tengok orang komen, ada yang dengar pun kena kacau kan. Wallahualam. Benda tu aku tak ada cakap disebabkan cerita Santai Chill atau cerita berdekola, ataupun mungkin masa tu dia jadi disebabkan tanpa sengaja. Tiba-tiba, dan mungkin masa tu korang pula tengah dengar cerita Santai Chill, keadaan tengah seram, jadi mungkin kau rasa keras. Kan, aku tak sure lah. Tapi tak boleh nak disclaim, sebab kita macam kita cakap, kita bukan bomoh. Betul kan. Jadi apa pun berlaku, kita bermula dengan doa tadi dekat video. Setiap video kita akan selitkan. Dan dengar ni jangan taksub sangat. Dan jangan cuba hayati sampai nak merasakan kehadiran. Cuma cerita tu enjoy saja. Betul. Okey, cerita yang aku nak kongsikan ni mungkin Syuk ada tahu juga. Antara lah aku kata yang paling latest lah sekarang dia ada yang sebelum-sebelum ni. Yang latest punya, kita cerita yang latest dulu kan. Yang latest sebab korang pun yang masih komen kat silap aku video Part Ayu, Part 4 Part 5 silap aku. Yang di mana benda tu tegur Dak Syuk, jangan bertanyakan soalan. Sampai sekarang Dak Syuk dah tak nak tanya soalan dah. Okey, itu cerita dia, kejadian tu yang aku boleh faham, yang di mana masa tu kita orang shoot dalam keadaan biasa, yang di mana Ayu tu caller kita macam masa kita orang shoot caller semua. Jadi ada satu part tu
aku dah rasa dah yang klip yang pasal nenek tu kan, nenek tu yang di mana aku rasa sesuatu lah, benda entiti yang ada dekat belakang kita orang tu. Kalau kau perasan kan, kita orang kursi kan ada gap dengan almari tu. Okey, belah kanan aku lah, belah kanan tu aku rasa ada sesuatu kehadiran yang mula aku macam buat bodoh. Sampailah satu part tu yang Ayu tegur Syuk jangan tanya. Masa Syuk jangan tegur, jangan Syuk jangan tanya tu, pada masa tu aku dah nampak satu, aku bukanlah mati hijab terbuka, tapi aku nampak satu benda entiti yang gelap datang di belakang Syuk sambil tepuk bahu dia macam ni. Dia tahu Syuk tengah tanya. Belum tanya. Tak tahu lah kalau Syuk rasa macam tu. Masa tu memang aku dengar bunyi memang bunyi orang. Macam ni. Bunyi pelapap. Aku cakap so aku pandang dah Syuk kan. Masa tu dah Syuk tak tahulah dia berasa tak masa tu. Dan di video ni telah diedit sedikit untuk privacy. Betul. Tak apa. Aku tak tahu nak cakap. Aku nak tanya tapi dia Tak apalah. Tak boleh lah. Sampai situ je lah. Aku macam biar betul benda dia. Masa tu pula Ayu pun tengah bercakap yang benda tu memberitahu jangan tanya lebih-lebih lah berkenaan benda tu semua. So benda tu aku kata itu adalah benda yang kata first lah. Bukan first, maksudnya first untuk yang latest ni lah, yang latest yang terjadi sepanjang rakaman kita orang. Ada lagi entiti lain yang aku akan cerita selepas ni. Masa tu Syuk, aku nak tanya kau memang rasa tak benda tu tepuk kat bahu kau masa tu? Okay, macam yang itu aku ada cakap lah, habis rakaman selalunya baru kita bincang benda ni. Jadi selalunya caller tak tahu binatang apa tu bang? Pelesit dia? Pelesit kan? Aku nampak dah tadi tu. Tak sure lah betul ke pelesit. Nampak. Contoh ni lah, antara gangguan-gangguan yang bila kita orang shoot kan, tapi kita orang rasa macam kita rasa dia sikit dia. Tadi dia lalu sini, dia pergi kat belakang kamera ni, dia pergi kat pondok sana. Okay, kita dah suruh Ustaz Ahmad jaga kejap pelesit tu. Alright. Okay, tak apa, kita kembali dengan cerita. Selalunya benda-benda ni kita berbincang selepas habis rakaman. Aku ada cakap tadi aku ada rasa tau, dia memang dia rasa sebelum Ayu cakap tu. Aku dah rasa dulu. Okay. Aku dah rasa dulu, tapi buat bodoh lah. Macam aku cakap kan sebelum ni, kalau aku ni pun buat bodoh, tapi kadang-kadang aku tersentak juga. Beberapa video lah, kalau yang mana selalunya viewer Santaci dia akan perasan aku ni kadang menoleh situ sini lagi. Satu kadang-kadang aku terkejut tak semena-mena. Kalau kau ingat kat video Jack kan, 2 kali. Yang tu betul lah, aku tak boleh nak tipu lah dia punya terkejut tu kan. Kalau kau tengok balik kat video rakaman tu, kalau aku jumpa nanti aku masukkan balik. Sebenarnya masa aku terkejut tu ada bayang kat belakang. Biasalah kita lelaki kan. Lepas tu yang jenis kau jangan buat aku seram. Aku baru nak start ni. Okay, tak ada. Okay. Iklan. Bayi hitam macam aku nampak. Dia bayang macam orang melintas kan, ada bayang kan. Bayang tu ada. InsyaAllah kalau aku jumpa video tu balik nanti, aku masukkan. Itu salah satu. Lepas tu yang masa Ayu ni, aku tak dengar bunyi. Tapi kita boleh rasa. Macam aku bukan hijab terbuka. Dan aku tak sure lah kalau benda ni disebabkan bila Ayu cerita keseraman tu datang melanda kuat gila kan, sampai aku rasa kadang-kadang kamera ni, situasi dia aku nak cerita, kamera ni kita flip. Betul tak? Dan aku cubalah lihat belakangnya ada apa. Kan, belakang ni ada apa tau. Tapi sebab dia macam kau tahu tak, kalau orang dekat dengan kau kan, kau akan ada rasa satu haba. Kan, contohlah kalau kau sejuk kan, orang kata peluk, nanti dia rasa hangat-hangat badan. Jadi hangat tu ada kan, cakap belakangnya ada orang. Jadi aku akan pandang kat belakang kamera ni lah kan, ada ke tak ada? Tak ada. Macam tu. Dan benda ni bukan jadi dekat video Ayu saja. Sebenarnya beberapa caller lain lah. Antaranya bukan yang Ayu tu first aku rasa kena touch. Yang video lain tu kebanyakannya aku dengar bunyi lah. Macam sebelum ni kan, habis rakaman aku tanya, kau tak dengar habis? Kau tak dengar habis kan? Sebab kadang-kadang apa yang Syuk dengar tak sama yang aku dengar. Aku punya dengar kadang lain sikit.
Tak. So macam contoh macam contoh ada satu caller ni aku tak ingat, tapi perempuan caller ni aku tak ingat siapa nama, tapi nanti kalau ingat nanti aku sudah show bagi tahu flashback video tu. Ada satu caller perempuan ni, dia cerita berkenaan apa aku dah tak ingat. Tapi pada masa tu aku memang rasa dah tak sedap hati. Tak sedap hati masa tu sebab macam sesuatu lah benda yang ada hadir dekat studio tu. Tapi yang buat aku jadi tergamam sepanjang recording tu, ada satu part tu, tak silap aku dalam hampir 20 minit lah, kira dah setengah cerita. Aku dengar satu jeritan kat telinga aku belah kanan macam ni. Aku tu tersentak aku pandang dah syuk. So aku pandang dah syuk macam aku tak tahulah syuk masa tu dengar ke tak apa. Tapi aku selalunya kalau kita orang sepanjang recording seram dengan syuk ni, andai kata benda-benda yang berlaku di sekitar kita orang hanya main contact eyes. Maksudnya mata tu yang main pandang masuk ada ni, ada. Kita orang takkan cakap ada tak ada. Kita orang akan, kalau kau perasan kadang bila kita orang terpandang macam ni ke ataupun macam pelik kan, benda tu tak ada jump scare lagi, belum dia cakap, tapi kita rasa macam pandang sama sendiri kan. Maksudnya ada sesuatu yang ada. So benda tu, itu benda yang pertama yang selama ni aku rekod, yang orang jerit kat telinga aku, jerit betul sekuat hati. Aku tu. Tapi bila aku check balik footage masa shoot dah edit semua, tak ada pun bunyi suara jeritan tu. Tak tahulah, tak pasti ataupun shoot ingat ke yang kejadian tu yang dia tu dengar. Macam shoot cakap, kadang dia dengar, aku tak dengar. Kadang aku yang dengar, dia tak dengar. Benda-benda macam tu yang aku kata sepanjang recording, yang itu part yang aku rasa wah, yang ini ekstrim. Macam dah shoot kena touch, aku dia jerit kat telinga. Betul-betul dia kata nak bagi rasa dia ada kat sebenarnya masa tu. Lepas tu kalau kau ingat lah, antaranya yang aku pernah cakap, kau tak dengar Hafiz. Kau dengar bunyi apa yang aku cakap? Aku dengar bunyi harimau. Oh, ada. Yang tu aku dengar. Yang tu kali pertama aku dengar bersama. Dan bunyi harimau. Lepas tu tak silap aku, footage tu kita dapat kan? Ada footage tu, ada dalam. Sebenarnya kalau korang perasan, tak silap aku, abang kepada Nadim footage tu. Apa nama Aku pun dah lupa nama. Tak apa, nanti aku scroll balik. Abang kepada Nadim. Kalau memang editor kita orang dah lepaskan recording, memang ada dalam recording tu bunyi suara rimau yang dibanding kita orang lepaskan dalam sedutan tu. Kadang-kadang aku tahu ada viewer kita bila dah sampai conclusion kita orang, korang dah tak tengok. Sebenarnya kita orang ada lepaskan part tu, lepas habis conclusion tu, lepas dia jawab Waalaikumsalam, ada dengar bunyi rimau. Benda tu ada dalam video tu. Tak apa, nanti aku try cari balik, akan bagi kat Syuk untuk tunjuk sedutan tu. Yang ni kalau dapat aku tak janji lah, sebab kita ni bukanlah videographer ataupun content creator sepenuh masa. Jadi bila nak buat proses editing tu sangat masa lama, masing-masing masa terhad editor kita seorang jauh kan. Jadi proses nak edit online, offline tu agak susah lah. Kalau dulu kita orang ni full time. Jadi apa yang kita boleh selitkan nanti insyaAllah kita selitkan. Selain pada tu lah, bunyi lah. Aku selalu bunyi lah. Kalau kau ingat, aku tak ingat nama caller ni siapa. Tapi aku ada tegur caller ni, aku cakap selalunya disclaim dalam video kadang-kadang caller ni dia yelah ada anak main kan, ada mak ayah tengah bertukang kat belakang kebetulan kan. Jadi kita akan cut video tu, kita akan cakap abang boleh tak cari kawasan yang lebih senyap sedikit, supaya video ni tak mengganggu kita punya audiens lah nak mendengar. Jadi ada satu part kalau kau ingat, aku cakap sekejap bang anak tengah menjerit lah tu, ingat tak? Lepas tu aku cakap jerit, mana ada anak saya bang sini. Dah tunggu cakap kau tak dengar habis? Tak ada. Okey kan, aku dengar. Kemudian aku tengok balik video tu dengan komen, ramai dengar. Nampak benda-benda macam ni lah kan. Anak tak ada, Hafiz pun tak dengar, aku dengar. Dan korang sendiri kebanyakan siap bagi tahu minit ke berapa kan. Aku masa tu aku dengar balik, ini ada dengar bunyi, asal kau tak dengar kan. Dan bunyi itu antara yang kita orang dah edit yang dah potong. Yang tak potong, kenapa kita orang tak tunjuk? Kita orang tak nak video tu macam serabut, cacat. Siap menegur, bang jap boleh tak cari tempat lain. Dia macam video tu jadi tak proper kan pada aku Dan kita orang tak nak macam orang cakap santai sih, mandai-mandai, benda simple je kot kan. Tu pun tak takut. Jadi benda tu tak adalah kita membesar-besarkan. Jadi anggap itu macam gangguan-gangguan kecil yang pada aku
mungkin lah nak gurau. Betul. Macam tu je. Okay, itu kisah-kisah yang dengar lah. Ada juga banyak kan kita orang dengar dan rasa je, tak adalah macam benda tu datang sekedebuk depan kita orang, tak ada lah. Dan mostly lah pengalaman aku sebagai content creator juga, kebanyakan benda-benda yang datang ganggu kita orang ni mostly lah, bagi aku tak tahu lah Syuk, bagi aku benda yang melibatkan diri diorang, ataupun senang cerita saka lah, saka keturunan diorang. Kadang benda tu datang tau, benda nak tengok macam nak tengok kita macam, kau ni siapa kan, nak dengar cerita pasal keluarga aku kan, lebih kurang macam tu. Benda tu datang yang bagi aku mostly cerita-cerita yang melibatkan saka keturunan diorang, benda tu akan hadir datang kat belakang aku lah, selalunya kat belakang aku, ataupun kadang dia duduk dengar. Pernah satu sekali tak silap aku, masa tu Azmi dengan Syuk menjadi host dan tetamu tu datang ke studio. Aku tak ingat tetamu mana ada datang studio. Masa tu aku jadi soundman, aku duduk selalu kadang kalau Syuk dengan Azmi jadi host, aku akan jadi soundman lah kat belakang, dengar audio dekat belakang takbir kan. Masa tu ada part tu, cerita ni yang polis tu lah, yang tetamu kita polis tu, masa tu kita shoot dekat maghrib. Yang pernah datang sini tu ke? Datang kat studio kita tu. Okay. So masa tu dekat maghrib, masa tu sebabnya kita orang terpaksa shoot maghrib dalam 6 lebih ke 7 tu, sebabnya kita orang itu je masa tetamu kita orang ada. Jadi kita orang terpaksa shoot masa tu. Dan aku dengar dekat soundman ada sesuatu bisik telinga aku, dan aku pandang dekat orang kata host ni semua, sebab host tak pakai benda ni. Bila tetamu datang, host tak pakai headphone semua. So soundman je pakai headphone untuk dengar audio, apa yang diorang cakap clear tak clear kan. Dan masa tu aku dengar ada orang bisik macam, hey. Masa tu aku pandang ada orang kan, diorang bercerita hey ke kan, tapi tak ada, diorang tengah berancak bercerita, tapi aku dengar dia hey. Lepas tu aku buka headphone kat bawah. Masa tu editor kita kat sebelah masa tu, dia kata pasal aku dengar ada orang bisik. Lepas tu editor aku, dia pun ambil pasang satu lagi sound, tak dengar. Lepas tu aku kat mixer kita orang akan ada graf bila bercakap tu dia akan naik kan. So pada masa tu aku pun duduk dengan editor sebelah untuk pastikan betul tak apa yang aku dengar kan benda ni. So masa tu diorang tengah rancak cerita, lepas tu bar tu dah slow, maksudnya diorang dah rehat sekejap lah, maksudnya topik tu dah berhenti sekejap. Aku dengar orang tergelar. Benda tu, bar tu naik, tapi aku pandang diorang tak buka mulut. Lepas tu editor aku lagi pandang aku. Dia dengar. Masa tu tak silap aku, Azmi kedudukan belah mana aku tak pasti. Belah kiri tak silap aku. Dan masa tu aku macam, benda ni memang ada ni kan, aku pandang lah. So aku pandang ke host lah, maksudnya aku dah tahu benda tu dah ada. So aku dah buka headphone untuk pastikan betul atau tidak kehadiran tu datang. Dan yang benda yang paling aku terkejut masa tu, part aku tak ingat part mana yang dia bercerita, host tengah bercerita. Masa tu aku dah nampak dah benda tu datang dekat belakang Azmi. Wajahnya aku tak pasti nak describe macam mana sebab ada lighting. So yang aku boleh nampak dia, benda tu muka macam gelap. Aku nampak kepala je, badan aku tak nampak. Sebab mungkin sebab Azmi melindungi badannya, ataupun kepala dia menjengah. Maksudnya kedudukan Azmi pada masa tu aku ingat lagi, sebelah sini tetamu dah Syuk tak silap aku. So di antara tetamu dengan Azmi tu, kepala makhluk tu yang aku describe kan, benda tu gelap, tak nampak sangat mata dia, dia kabur-kabur. Dia berjengah kepala macam ni kat sebelah Azmi, pandang. Masa tu aku dah terpandang Azmi tau. Masa tu pula pencerita tu pula dia ada kelebihan kan, boleh merasa kan. Dia nampak aku tau, boleh reaction masa tu. Aku dah nampak. So benda tu pun tetamu tu dia macam nampak reaction aku yang mengatakan ada sesuatu kat sebelah Azmi kan. So benda tu ataupun tetamu tu perasan dan tak tahu apa benda tetamu tu buat. Dan masa tu pun aku baca ayat kursi dan selawat beberapa banyak kali untuk kata bagi keadaan tu tenang kan. Azmi masa dah cuak. Asal doh. Aku cakap, dia ada kat sebelah kau. Ya ke? Azmi dia macam terkejut dah masa tu. Kau ingat benda tu? Ingat. Benda tu sebenarnya memang aku nampak benda tu memang jengah pada masa tu. So aku cakap kat Azmi, lek. Dia lintas je. Tapi pada masa naik aku nampak dah kepala tu jengah kat sebelah Azmi. Dia bukan pandang tetamu tapi pandang Azmi. Tak tahu benda tu dari mana. So tetamu tu yang baca juga, dia tolong juga bagi benda tu keluar daripada tempat tu. So
Itu tak tahulah ada tak bloopers yang di mana scene Azmi tengah cuak masa tu, aku tak pasti. Kalau ada mungkin Syuk boleh tunjukkan scene-scene tu. Itu antara kejadian yang aku tak pernah cerita lagi lah dekat Santai Chill. Kebanyakan video macam tu aku dah potong lah. Aku dah potong. Lepas tu pula video tu kan dah lama. Kita punya hard disk dah 3-4 biji penuh kan. Memang aku dah delete lah siap-siap. Ada yang hard disk dah rosak. So yang tu aku rasa yang tu dah delete lah. Tinggal yang mana yang ori je. So far masa tu aku punya deria tu tak ada aku kuat sangat lagi. Ada macam ni lah. Contoh bila kita berkawan dengan orang yang ada sense, kita pula berjumpa dengan orang yang dia dengan benda ni kuat. Macam mana aku cakap dia bukanlah ada saka atau apa kan. Mungkin dia pun hijab pun boleh tahan kuat. Benda ni kan dia pada aku dia macam secara tak langsung kan kita pun dapat sekali sikit-sikit tau. Sikit-sikit. Aku tak tahu orang lain, tapi macam aku ni, macam aku punya telinga bila kita bercerita benda ni, dia macam umpam-umpam nanti jadi Bersing kejap kan. dia berdesing lah tu, aku boleh dengar semua benda tau. Dia bongok sekejap. Sebab tu kan kalau tengok aku masa shoot, aku pandang sini-sini sebab aku rasa aku dengar macam-macam. Aku dengar macam-macam. Cakap aku dengar bunyi pintu terbuka masa shooting, aku dengar barang jatuh, aku dengar PC kau ada orang tekan space bar tu. Ada macam tu pandang ini. Tahun tu ni aku buat macam tu. Tapi tu lah macam benda kan aku je ni buat tak tahu kan. Tapi ini apa yang aku ceritakan ni bagi dengar lah, bagi tahulah kan. Dia bukanlah bohong apa. Cumanya kenapa baru cerita sekarang sebab pada aku sebelum ni dia macam minor. Alah sikit-sikit. Betul. Kan. Benda ni tak perlu nak besar-besarkan. So tapi kita cuma cerita pengalaman. Yelah korang duk tanya kan. Jadi kita cerita hari ni. So selain pada tu bukan kita orang je host yang kena. Sebelum ni kita ada editor yang memang sentiasa ada dekat studio kan. So editor tu yang ni aku rasa Hafiz lebih tahu lah. Sebab dia bercerita terus kat Hafiz. Aku masa tu aku tak ada kat studio. Macam ni Hafiz kejadian tu? Yang kejadian yang tingkap tu buka tu. Okey, masa tu aku lepak dengan editor masa tu main game Mobile Legends. Masa tu cuti, biasa tak ada benda nak buat studio, dah settle kerja semua. Aku lepak main game dalam sekitar pukul 3-4 pagi. Lepas tu aku dah habis main game, dua orang lagi editor tu nak lepak lagi dengan seorang lagi kawan aku. Aku pun balik. Aku balik. Dan yang dua orang ni duduk kat studio. Jadi yang seorang lagi ni dah tidur. Dan seorang lagi masih lagi push rank, orang kata die hard Mobile Legend. Dia push rank. Masa tu dia tengah main game. Tingkap, kalau korang nak tahu, tingkap kita orang ni tingkap yang jenis tolak tau. Tolak bukan yang jenis flip tu. Jenis tolak. So kalau tolak tu, benda tu memang orang kata kesat sebab dia ada getah dia. Ada getah, kena tolak kuat. So agak mustahil untuk benda tu buka menggunakan angin. Kalau nak gunakan angin pun, angin tu kena daripada luar, bukan angin daripada dalam untuk tolak tingkap kita orang terbuka. Sebab tingkap kita orang kena tolak dari dalam baru boleh buka kan, bukan dari luar ke dalam. So masa tu editor kita orang tengah main game semua, tiba-tiba dia nampak tingkap tu buka macam ni. Petak member petak tengok benda tu. Masa tu member pun tutup Mobile Legends semua, tidur kat studio tu. Maksudnya sebab dia orang tak nak balik sebab seorang ni dah tidur. So tak nakkan keadaan tu hara, dia cakap aku tidur. So esok paginya dia orang cerita kat aku dan bercerita yang tidur tu sekali. Yang tidur tu mula tak percaya lah. Mana ada, bohong kau ni. So selepas 2 hari seterusnya, tak silap aku, dua orang pula lepak, aku tak lepak. Dua orang lepak main game. Dua orang push rank sampai 3-4 pagi kat studio tu. Yang tidur tu masa tu push rank sama dengan editor kita orang. Jadi dia adalah bersaksi pada masa tu yang tingkap tu terbuka. So macam mana kejadian tu? Masa tu dua orang kata dua orang tengah main game. Yang seorang lagi duduk kat sofa yang bersebelahan dengan tingkap. So editor kita orang duduk kat depan PC main game. Lepas tu dia dengar bunyi sebab tingkap kita orang bunyi nak tolak kan. Lepas tu dia pandang. Lepas tu dia cakap, tengok tu. Masa tu sebut nama. Tak apa. Okay, dia sebut kawan aku seorang lagi tu. Seorang aku pandang,
Yes, memang tingkap tu buka macam ni. So, dua-dua pucat main game macam biasa, terus buka surah semua. So lepas dah dekat subuh diorang balik lepas subuh tu. Itu kejadian yang benda tu tingkap tu tukar, dan aku tak pernah alami pun benda tu. Cumanya ada lagi part-part yang di mana kejadian studio yang pelik jugalah, yang pada masa tu Sam ada lepak. Sam bukan Syuk Aku banyak kali disclaimer, Sam bukan Syuk. Sam ni datang lepak dekat studio kita orang pada masa tu, dan kita orang baru lepas shoot, tak silap aku, baru lepas shoot ke apa. Dan malam tu lepas shoot semua, tak silap aku nak lepak makan ke apa, aku tak pasti. Masa tu Sam pun ada. So kita orang nak tutup studio. Maksudnya kita orang tak nak patah balik kat studio, kita nak terus balik lah kan. Jadinya Sam tu turun ke bawah. Dah turun bawah, editor pun semua dah lock pintu atas, dah tinggal pintu bawah belum tutup lagi. So masa nak tutup pintu bawah, tiba-tiba Sam cakap, kejap, dompet aku tinggal kat atas, wallet aku tinggal kat atas, aku nak ambil wallet aku. Lepas tu editor kata, alah kau ni. Lepas tu editor pun buka, bagi kunci. Dia kata, kau buka sendiri lah, bagi kunci. Si Sam ni buka. Sam buka pada masa tu. Sam ni kan macam korang tahu kan, Sam the legend ni, korang tahu yang dia ni ada mata hijab tu buka. So Sam buka pintu tu. Masa tu kalau kita orang gambarkan korang studio kita orang, daripada pintu masuk nak capaikan switch tu, korang kena berapa langkah lagi tau. Switch kita orang betul-betul kat tengah-tengah studio. So agak jauh daripada pintu utama. So akan kadang memang gelap waktu malam. So Sam ni memang malas nak buka lampu, sebab dia tak tahu kot mana lokasi lampu tu. Dia mengaba-gaba lah. Masa dia masuk tu, dia tengah tengok mana wallet dia letak. Dia ternampak, dia cerita aku, dia nampak bungkus tengah duduk kat kursi merah kita orang. Masa tu Sam cakap dia nampak bungkus tu tengah duduk diam. Memang bungkus penuh tak ada muka. Lepas tu si Sam baru ingat wallet dia kat atas meja editor. So pergi ambil cepat-cepat dia turun semua. Aku nampak masa tu Sam pucat. Turun pop. Jom kau. Aku tak kan gabah kau kata kan, main lari lagi aku kata. Si Sam kata boleh jom tegak. So masa di dalam kereta aku, dia cerita kat aku, please, betul loh. Apa yang betul? Aku nampak bungkus tu kat studio. Aku kata biar betul kan, tak pernah aku selama aku duduk studio nampak bungkus kan. So Sam betul, dia duduk ada bungkus dekat kursi. Masa tu kedudukan kursi merah kita orang bukan yang korang tengok dekat yang sekarang ni. Kedudukan kursi merah kita orang kat tengah-tengah tau masa tu. Dekat tengah sebelah kan? So dekat situ, yang ke situ yang dia cerita, aku nampak benda tu, aku nampak bungkus tu. Lepas tu kau buat apa? Lepas tu aku nampak, aku diam lah. Dia pandang kau, tak tahulah pandang tak, tapi memang aku nampak bentuk tu bungkus memang tengah duduk elok je depan masa aku tengah masuk tu. Itu kisah dia pengalaman si Sam lah. Mungkin tak tahulah benda tu datang mana, sebab sepanjang aku duduk kat studio dengan Syuk semua editor, kita orang tak pernah mengalami bungkus tu. Mungkin sebab ada lepas syuting ke, ataupun kita ada bercerita pasal bungkus tu masa syuting tu, mungkin benda tu datang sekejap. Aku tak pastilah. Kau tak pernah nampak kan? Aku tak pernah nampak. Aku pernah. Ui, serius lah? Aku pernah, tapi bukan kat kursi merah. Kalau kau ingat, kita kat studio ni banyak tukar layout kan. Kau macam ni, tukar macam ni. Macam-macam fikir nak buat macam mana kan. Kalau ingat, sebelum ni kita pernah letak, ada meja, ada holder punya stand kat tepi yang kita klipkan kat meja tu. Macam ni kita punya mic kan, kat kursi tu ada. Tapi yang tu kenapa aku tak cerita, sebab dia macam ni macam aku cakap, aku nampak kan, aku bodoh. Macam tu. Tapi takut lah. Macam mana aku nampak, dia sama macam saya punya cerita. Masa tu bukannya aku tertinggal barang ke apa, tak. Aku orang pertama datang. Kan, aku orang first sampai. Jadi masa tu aku tak ingat lah pukul berapa. Aku memang dah tak ingat dah. Tapi yang aku ingat, masa tu aku datang, aku buka. Aku ni ada masalah dan gelap tau. Kan aku ni memang ada masalah dan gelap. Jadi sebab tu kalau aku cakap, kalau nak tutup lampu tu, aku buka pintu biar ada cahaya sikit. Sebab kalau tak, aku nanti meraba-raba kan. Jadi masa tu aku seorang. Dan masa tu aku tak buka flash lampu. Sebab aku just screen tu handphone aku just brightness paling tinggi. So aku harapkan tu je lah, sebab aku malas nak buka torchlight kan. Masa tu tak fikir apa. Buka
Okay, aku buka, aku mata dia tak melilau macam ni tau. Aku tak melilau macam ni, tak ada. Aku tak ada mencari, tak ada. Aku just buka. Satu jalan hala nak ke Swiss tu. Kan Swiss ni meja. Kan. Masa aku pergi tu aku dah nampak dulu. Alamak, dia duduk. Aku jalan buat bodoh, aku buka lampu. Aku tak terus toleh. Aku ambil handphone tadi, aku turunkan brightness kan. Aku buat main chat dulu. Aku tanya, aku WhatsApp kau masa tu. Apa ni, ada mana? Saja nak apa ni, nak relaxkan balik kan. Aku pusing tak ada. Alhamdulillah. Dan masa tu hanya nampak dan gelap. Kalau kau tanya rupa dia macam mana, bungkus yang kau tengok dalam keadaan gelap. Jadi muka dia tu memang aku tak nampak, hitam. Kosong. Aku tak nampak mata apa semua, tak ada. Dia just kain yang kau nampak balut yang tu kan, just duduk. Dan dia pun tak kacau aku lah. Dia tak ada hoi-hoi ke apa kan. So aku rasa macam simple je kot ni, tak ada apa lah. Itulah antara gangguan-gangguan yang kita orang boleh cerita. Ke kau ada benda lain yang kau teringat nak share ke? Benda lain Sebab mostly kita dah cerita sebelum ni kan? Itulah mostly banyak lah kita nak cerita. Tapi ada satu lagi aku rasa tak cerita lagi dalam mana-mana santai chill. Ada masa ni kes bukanlah baru, baru-baru editor kita orang masuk masa tu dengan budak praktikal. Masa tu kejadian tu tak silap aku editor dengan Sam buat masa tu. Aku ada 3 orang masa tu. Di editor ni dia jenis suka duduk seorang kat studio tu sampai malam pun dia tak kisah. Dia jenis kering ni kan. Jadinya dia duduk main game semua. Masa tu aku dengan Sam tengah sembang-sembang lah kan, sambil layan dia main game. And then dah pukul berapa tak silap aku, dah pukul 1 atau pukul 2 kita orang nak balik kan. Sam pun nak balik. Kita orang melepasi kan tirai kita nak ada pintu tu, ada satu langsir tu. So masa tu aku nak pergi ke situ, si Sam perasan ada kelibat macam orang tua tau dekat tandas punya pintu tu lah. Lebih kurang macam tu lah. So dia cakap dengan aku macam, Pis, Subin balik lah. So aku macam, asal? Kejap lagi lah cerita. So aku pun masuk balik kat pintu tu, cakap, Bin, dah balik. Asal? Balik lah. Asal? Balik. Lepas tu sambil member pusing, sambil tutup lampu semua. Masa tu Sam kat bawah dah, dekat bawah pintu tangga bawah dah. So dia memati dah. Masa tu aku dengan Bin kat atas. Masa tu kita nak tutup pintu atas tu, Bin masih lagi fokus lagi main editor tu, fokus lagi main game semua. Masa nak tutup pintu tu, Sam dah cakap Allahu Akbar. Tu aku pandang Sam, asal Sam? Sebab tu masa dah kunci pintu semua tu, turun sampai kat tangga semua, si editor kita orang masih lagi duduk kat tangga tu main lagi. Balik lah. Asal? Lepas tu kat belakang kau ada benda. Oh ya, tutup. Tutup. Lepas tu masa kat motor tu kita nak gerak semua. Aku nampak apa? Benda ada perempuan tua yang tengah duduk sebelah kau tadi masa kau main kat pintu. Tadi dia jengah kepala tengok kau. Kau tak perasan tu? Tak perasan aku tu main game. Mana tak perasan dia tengah main game. So itu kejadian yang aku sendiri aku tak nampak, tapi Sam nampak masa dia cerita aku apa benda yang berlaku. Itu je lah. Yang tu sebab Sam boleh nampak kan. Macam kita ni tak ada lah. Betul? Tak ada. Jadi tak adalah macam banyak sangat cerita. Dan bila aku jadi content creator seram ni, orang selalu tanya aku kan, Cuk kat sini ada lah? Cuk kat sini ke tak? Cakap aku manalah tahu. Kan aku bukan jenis boleh scan-scan ni kan. Tapi benda ni dia kalau nak dapat kan, waktu time tu je. Dia bukan jenis aku yang okey, sini ada. Okey, tak ada. Macam tu tak ada. Kita pun tak minta untuk dapat rasa ke apa. Yang ni secara kebetulan lah. Dan pada aku pula, aku ni jenis yang sangat positif. Okey, ni perasaan je kot. Tapi kadang-kadang kita fikir dari segi logik kan. Selama berapa tahun aku duduk sini tak pernah pun ni kan. Macam mana dia benda ni ada kat sini? Tu contohnya lah. Contohnya yang macam minggu lepas aku ada cerita pasal yang aku terlanggar benda tengah jalan tu kan.
takkanlah aku sepanjang hari memang aku wajib jalan tu, aku tak boleh tahu situ ada kon ke apa kan. Tapi tak langgar, kereta aku ada calar sikit kan, kemik sikit, tapi tak ada apa lah. Macam tu. Banyak lah yang kita orang alami. Banyak benda tu yang simple-simple, yang kata tak hardcore ataupun gila-gila kan. Mostly bagi aku, sepanjang aku jadi kota kereta sedam daripada tetamu, jadi caller lah, kerap lah kadang. Bukan kerap lah, kadang kalau dalam sebulan tu akan ada sekali 2 kali yang aku akan dengar benda yang pelik-pelik kat dalam studio time bercerita tu. Maksudnya kalau caller tu dengar cerita, kadang macam tak sure dengar begitu. Kadang aku dengar bunyi orang berjalan. Kan kita orang punya studio papan. Kau bila orang berjalan kau dengar so kadang aku dengar macam orang berjalan. Sebab bila kau berjalan, lantai tu akan gegar tau. Kau akan rasa tau, kaki kau akan rasa So kadang aku pandang tak ada orang ni, sedangkan aku dengan Syuk berdua ni, siapa lagi ada kat sini kan. Rasa lantai tu goyang. Itu antara kata yang benda-benda simple bila tetamu. Dan ada juga yang tetamu datang, macam contoh siapa ni, yang caller kita yang pakai topeng tu, Farhan. Farhan. Macam Farhan, masa mula masuk studio kita orang di sini mengaku yang dia ternampak sesuatu yang dekat satu spot area. Yang spot area tu, senang cerita, spot area tu aku nak Syuk memang dah tahu dah, itu adalah spot area yang kalau benda ada mesti duduk kat situ. Kalau benda datang mesti duduk area tu. So dia pun kadang bagi tahu yang boleh tahan spot area tu macam ada something je. Kita orang senyum sebab kita orang tak nak buka cerita lebih-lebih pasal studio orang, sebab kita orang pun tak tahu asal usul studio ni macam mana semua. So bila kadang benda ataupun benda luar yang datang pun, kita orang macam belah, macam aku dengan Syuk, habis shoot kita akan lepak sekejap ke, buang masa sekejap, bagi benda-benda yang tak baik tu keluar, ni baru kita orang balik rumah. Itu mostly kita orang buat lah. So banyak benda-benda yang kalau macam tetamu datang, ada yang aku perasan kalau tetamu datang, aku tak ingat tetamu yang mana dah, sebab banyak sangat tetamu yang ada datang. Aku perasan ada orang melintas kat belakang aku. Kat belakang aku time bercerita. Aku tak ingat, tapi memang dalam footage yang ramai memang tak dapat. Tapi aku rasa benda tu melintas kat belakang aku. Dia tak adalah tegur apa, tak tahulah bagi aku apa benda, tapi dia hanya sekadar melintas. Mungkin lah aku rasa dia nak tengok siapa kita ni, kau cerita pasal aku agak kan. Itu yang pasal aku dah tak ingat dah, sebab banyak sangat dan itu je aku rasa kot. Tak ada apa, mostly banyak mendengar benda-benda yang pelik. Benar. Tak ada yang kau kata menampak sangat terlalu hardcore bagi aku. Mostly kita punya tetamu yang ada sense ni tau. Kalau kau perasan lah. Dan sebenarnya bukan Farhan seorang boleh tunjuk kat tempat tu. Semua lah. Sam, Kak Sabaria kan, mostly akan cakap situ ada tu situ berising memang kuat situ sakit kepala belah sini dia akan cakap macam tu. Cuma kadang-kadang kita tak masukkan dalam kamera benda-benda macam tu kan, sebab tak nak orang cakap santai, penuh gimmick kan. Gimmick kita orang pun tak ada jenis yang nak buat satu gimmick nak kita punya channel ni hot. Pernah satu prank dak cap. Tapi itu sebenarnya ni kan, bukanlah nak prank viewer sebenarnya. Kita nak prank acap, tapi dengan viewer kita kena sekali. Alhamdulillah. Kan tengok ramai komen marah, sila minta maaf pada viewer kan. Dah minta maaf lagi-lagi ni masih hari raya kan. Tapi pada tu, yang tu cuma kita nak buat klien kan. Dan sebenarnya tak sangka pula jadi orang sampai marah kan. Dan cakap benda-benda ni pun nak buat prank kita memang kita mengaku benda tu memang tak elok. Prank ni sebenarnya benda yang tak bagus kan. Cumanya kita macam aku sendiri tu idea aku. Kau nak marah aku, yang lain kau jangan marah. Aku buat macam tu nak tunjukkan situasi sebenarnya. Kadang-kadang kan keseraman ni datang, dia bukan disebabkan entiti, tapi disebabkan environment kita. Okey, contoh kau kata kau dengar benda tu. Okey, yang ni dah pingsan. Yang ni pula acah-acah tahu kan. Ni ada ni kan. Jadi kau pun secara tak langsung aku macam ada sakit sini. Nampak tak kan benda tu. Jadi itu sebenarnya aku nak nampak dari positif side lah kan. Tapi apa pun tetap salah, minta maaf lah daripada aku sendiri. So itulah antara apa yang kita boleh share.
Dan sesi ni kita orang buat, mungkin akan buat secara berterusan, InsyaAllah akan datang. Tapi mungkin lepas ni bukanlah gangguan apa yang kita orang kena lagi. Cumanya kita akan berbincang kan. Bukan bincang, dia macam borak tanya kan, tentang hal-hal yang luar jangka berlaku dalam alam kita ni lah, alam manusia, alam itu. Kita berkongsi alam kan. Jadi ada kadang-kadang benda tu tak masuk akal. Betul. Kan? Kita nak mencari jawapan pun kadang-kadang jawapan tu tak ada. Tapi kita mungkin boleh berkongsi maklumat di ruang komen. Jadikan ruangan komen ni sebagai tempat kita berkongsi. Itu je lah. Dan contoh topik lepas ni lah. Kalau korang berminat, cakap cadangan. Kalau cadangan ni okey, kita akan buat. Contohnya lah kan, korang pernah terfikir tak kan, kenapa Bunian dia tak culik orang perempuan? Kan? Adakah disebabkan ada perjanjian? Ya, sebab kalau kau tengok mostly kalau hilang kan, kau tengok budak orang hilang kau pernah tak kau tengok orang Bunian ni menculik dalam rumah, ataupun dia bawa macam orang ni hilang dalam rumah, orang ni hilang dekat kawasan ni. Mostly ada satu je tempat yang diorang hilang. Hutan masa tengah hiking kan, mostly obvious. Tapi aku tak pernah dengar kes perempuan. Wallahualam kalau ada. Nampak? Jadi kalau ada, kita nak dengar benda tu kan. Jadi kita boleh share dan boleh tahu sebabnya. Aku yakin ada view kita antara yang tengah tengok ni, dia lebih arif tentang ni kan. Ada ustaz-ustaz kan. Jadi aku rasa topik ni menarik kalau kita bincang. Alright. So aku rasa video ni tamat sampai sini saja. Macam mana video ni? Kalau video kali ni kau rasa seronok, boleh tekan like, share, subscribe. Okay, tanda sokongan pada kami, dan supaya kami ni lebih bersemangat lah kan. Kemungkinan tak tahulah, tiba-tiba nanti dah ada unggun api macam dia minta kan. Yang tu mungkin tunggu 100k lah kan. Betul. Kita punya semput nak sampai 100k. Bertahun dah ni. Kan, tapi tak apa. Kita just layan macam biasa. Tak ada nak rushing mana pun. So kalau korang rasa konten ni menarik, jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.